Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini satu hari bulan September, yaitu adanya press conference bagi konsert Nasyid Legend pada 29 Oktober. Jadi hari ini satu bulan sebelumnya, dari September ini ada press conference yang akan diadakan di Dewan MPPJ Taling Jaya, InsyaAllah di sana. InsyaAllah Keluarga Nasyid akan berkumpul yang terlibat, dan kita pun tak tahu siapa yang datang untuk mendapatkan maklumat, info, cerita ni. Biasanya wartawan tu banyaklah, InsyaAllah. Jadi InsyaAllah sebentar lagi kita akan memulakan perjalanan ke Petaling Jaya Dewan MPPJ. Niatkan pada yang satu, luruskanlah kata hatimu, bersihkanlah ruang jiwamu, berbuatlah dengan hati yang ikhlas. Mulakan dengan namanya, buatlah sepenuh hati, bagai esok sudah tiada segalanya, dengan nama Tuhanmu. Jika niat kita benar dari awalnya, pekerjaanmu akan diberkati, semua usahamu akan sempurna, ganjaran pahala akan kau dapat, amalanmu takkan sia-sia, ada nilainya dunia akhirat. Dunia ini tempat persinggahan yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Semua cobaan dan dugaan untuk menguji keimanan. Hanya hati yang mulia, penuh keikhlasan, dapat mengharungi ketakwaan kepada Allah, jadi penyelamat kita di sana. Alhamdulillah, kita dah sampai di Dewan MPPJ, Dewan MPPJ. Di sinilah diadakan press conference. Alhamdulillah kita pun dah sampai. Masa pun cukup-cukup. Alhamdulillah, jom kita pergi press conference. Nih, Ridwan ni dialah DJ barisan pertama Radio ID. Sekarang naik pangkatnya ni, InsyaAllah. Dan yang semua ada tulis intim tu, itulah intim. Rahim, Rahim. Dan ini sahabat lama ni, lama. Acik, saya panggil Acik ni, sahabat lah. Adik, Adik.
roasting. Sama nanti Dia nama ni banyak kepakaran dia, main music, tahu macam-macam dah dia ajar orang. Ada mengajar menyanyi juga kan? Kadang-kadang. Ada silat? Aziz Siti lah, kawan-kawan lah. Okey, saya nak kacau kawan-kawan sekejap. Jadi saya nak kenalkan anda dengan sahabat-sahabat saya. Di sini ini Ustaz Malik dari Malik sampai tak kenal ini Rahmat kepada Rabbani Rahmat yang ini Acik nama dia, ni adik angkat ni, saudara lah sebenarnya. Ini kawan kita ni apa nama? Nizam, Persatuan Sahabat Nada Murni. Nasib baik kau cakap. Jadi persatuan tu dah berdaftar? Dah. Okey, kerana ambil Nada Murni. Salah cakap. Ada kemungkinan ke? Ada kemungkinan. Rabbani. Ada kemungkinan Persatuan Sahabat Nada juga. Boleh juga. Boleh juga. Jadi ada orang berjaga. Saya minta maaf, sini suka kacau kawan di sini lagi ni Azadan. Inilah Azadan dalam Rabbani. Banyak tanggungjawab ni. Nak pergi baju, nak pergi makan, nak pergi ke mana cari duit. So kalau Nazri nak consultant untuk pakaian pun boleh. Itulah sebenarnya. Boleh je tanya dia. Nanti kau boleh bayar je. Ahmad. Lokman. Astagfirullah. Lama sana. Lokman. Dah aku tengok Lokman dengan Ahmad jadi beradik betul. Ada istimewa juga di sini. Kita hari ada Syahir. Itu Syahir sebenarnya asal mana? Saya asal Kampar Perak. Kampar Perak. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Allah betul-betul apa ya? Itu hanya ke situ atau di Ranau sejauh itu? Agak jauh sikit kalau dah tahu. Sana nanti tak boleh bisa ikut. Tak apa, saya suka berjalan tak ada masalah, dia jadi dekat. Terima kasih saya. Jadi saya beli sekarang saya buat apa sekarang? Saya sekarang ni tengah menunggu hari Besok nak nikah lah. Esok. Ya Allah, amin. Kita jadi BKN. Jangan keluar banyak-banyak. nak jemput juga. Esok ya? Oh, lusa. Majlis Kalau tiket saya belum beli pada lusa tu, insyaAllah sampai. Tukang beli ni bukan saya. Lagi saya terima kasih banyak. Saya doakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Di sini ada Asri, Asri Rabbani, bukan Arwah Asri ya, Arwah Asri memang nama Asri. Jadi ini pun Asri juga, Asri Ubay. Dia pun tanggungjawabnya besar, nak Rabbani. Fikirkan Rabbani ini terus boleh berjuang sebenarnya, cari sumbernya apa, memastikan semua apa pilihan Azadan ngam kata Asri yang buat keputusan ya. Ya, terima kasih Sri. Semoga konsert nasyid legend kita di jalan ini. Juga buat Amin. Ada mungkin akan menggunakan press conference. Jadi saya baru sebutan dengan press conference. Okey, jadi itu majlis bersama wartawan-wartawan tentang pelaksanaan konsert nasyid legend ni. Jadi suasana sini sangat mengimbau kenangan lama, di mana kita diatur dengan baik, tempat artisnya ada, tempat wartawannya ada, tempat makannya ada. Teringat zaman dahulu, zaman Rehan itu tengah popular tahun 1997, 8, 9 sampai 2000 lebih. Begitulah yang dialami oleh Rehan. Ada perjumpaan dengan wartawan, ada perjumpaan dengan masyarakat, ada konser. Jadilah suasananya. Alhamdulillah
dan memang satu benda yang menarik kerana mengimbau suasana itu tak suasana macam ni. Apapun yang kita harap semua ikhlas ya, kerana Allah SWT rezeki bertakwa semoga sampai hiburan ini pada tujuannya, yaitu untuk memberikan ilmu kesedaran kepada Allah, memberikan ilmu dan kesedaran kepada Allah, insyaAllah. Amin. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل اجتماعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan pimpinan doa dari majlis yang kita rencanakan hari ini berjalan dengan lancar pertemuan kita dalam redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita doa juga semoga kemuncak 29 Oktober nanti majlis itu juga berjalan dengan baik seperti yang direncanakan, dan insya-Allah semua dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya Faiz Osman dari Radio IKIM akan bersama-sama dengan anda sampai hujung acara kita untuk sidang media pada kali ini. Dan kesyukuran hari ini dapat kita berkumpul, syukur semalam dapat kita meraihkan hari kebangsaan kita dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat keamanan yang kita raihkan. InsyaAllah kita nak dengar banyak tentang konsep nasyid legenda ini, dan merupakan anjuran Intim Record dengan kerjasama Badan Islam MDPJ dan Persatuan Kebajikan Sahabat Nada Murni dengan sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM. Dan konsep nasyid legenda bertuahnya berada di atas. Silakan. Pengerusi Badan Islam Perbandaran Petaling Jaya Encik Muhammad Rosnani bin Haji Hamid, dan terima kasih kita ucapkan di radio rasmi kita iaitu Radio IKIM. Satu tepukan untuk Radio IKIM. Terima kasih Kak Irwan, Kak Mas dan semua yang hadir pada hari ini. Dan yang kita raikan yang kita raikan pada petang berbahagia ini, para artis kita yang akan menjayakan konsert ini, abang-abang kami, guru-guru kami, sifu-sifu kami, Abang Munif daripada Hijaz, Abang Nazri Johani, abang daripada Robbani, Abang Zadan, nak sebut semua nama, ramai Robbani. Jadi kita sebut ucapkan terima kasih kepada Syahir juga yang sudi hadir pada petang ini, Ustaz Akil Hai juga insya-Allah akan hadir bersama-sama kita pada petang ini. Dan tak lupa kepada para media kita, wartawan kita, jurugambar yang sentiasa memberi sokongan kepada aktiviti seni kami. Satu tepukan untuk anda semua. Terima kasih. Alhamdulillah, saya tak nak bercakap panjang sebab kita tunggukan Datuk Bandar kita akan menyampaikan amanat beliau, dan saya cuma ingin mengambil kesempatan pada petang ini untuk berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan di bersinar insya-Allah. Jadi saya rasa
Saya tak nak cakap panjang, itu saja dan saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Encik Azamin selaku pengarah konsert nasyid legenda kita. Seperti yang Encik Azamin sebutkan, insyaAllah kita doakan semoga ini menjadi satu sejarah yang akan terus menyinarkan lagi industri nasyid tanah air dengan beberapa siri lagi konsert-konsert yang akan. Terima kasih kepada saudara Sulfis. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa bagi sahabat-sahabat dan penonton. Sebenarnya bagi pihak mana menarikan dia, kita berasa sangat gembira, sangat teruja. Saya ingat first time saya jumpa dengan tim tadi masa sambutan 16 tahun Mana Rekan Jaya. Kita jumpa kat bawah kan. Maknanya saya rasa gembira kan, kerana kita Rekan Jaya adalah dipilih oleh pihak penganjur konsep Nasyid Legenda ini untuk bekerjasama sama-sama untuk menyemarakkan semula irama nasyid di kalangan semua manusia. After all, selepas 2 tahun kita diuji oleh Allah SWT dengan COVID-19, MCO dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya Allah memberi sedikit kelegaan kepada kita. Walaupun COVID masih ada, tetapi kita boleh beroperasi semula. Kita boleh bergerak semula menjalankan aktiviti kita. Dan nasyid ni pada saya ialah nasyid apa yang dilontarkan lirik-lirik lagu tu ada unsur nasihat situ, ada unsur dakwah di situ. So kita rasa seronok kerana kita bersama-sama jadi sebahagian daripada tim konsert nasyid ni untuk kita menyemarakkan irama nasyid. Ada soalan yang saya tahu jawabkan soalan tapi saya tak payah sebut. Macam dia sebut. Okey, kita minta yang macam Abang Nazri nak teka tu. Ada soalan lain? Kalau tak, kita minta wakil artis bercakap dulu sebelum kita mulakan dengan sesi soal jawab. Boleh? Kita mula Abang Nazri dulu lah. Untuk sedikit kepada rakan-rakan media kita hari ini yang hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya ya dan dihormati Datuk Bandar kita, imbalannya dan seluruh gerak kerjanya. Alhamdulillah. Apa yang saya boleh katakan di sini sebagai Nazri Tuhani mewakili itu dia. Mewakili momen ketika wujudnya Dezik. Jadi saya tu lepas dari segala masalah. Sebab saya memang telah dibawa oleh tim berikut untuk menjayakan konsert ini sebagai kewujudan saya ketika momen saat Dezik, kumpulan Dezik ada, di mana waktu ini muzik sedang dalam peralihan, tuan. Ketika nada murni kita sedang pure dengan percussion sahaja. Satu kompan kita boleh hasilkan 5 bunyi kerana limitednya muzik kita di zaman itu dan kita memang belum mau menggunakan berbagai bentuk muzik lain. Begitu. Jadi tiba-tiba wujud satu kumpulan baru pada waktu itu tahun 93 juga tuh. 93 wujud kumpulan baru dinamakan Dezik. Tujuan kewujudan Dezik adalah untuk memulakan fasa baru dalam bentuk muzik nasyid. Jadi Dezik ni dia mulalah, dia sukalah sebab dia boleh guna drum machine, boleh guna piano. Itu Dezik tu dekat situ. Sebab tu lagu-lagu Dezik ni dia mula ada bunyi-bunyi yang boleh memegang key lagu. Nada murni tu lagu tak ada key Kalau salah key salah lah. Maksudnya kalau lagu tu memang tinggi tapi mula dengan key tinggi, Masya Allah, nak sampai part chorus dia tu menangislah. Jadi itu yang berlaku pula dalam selepas Dezik. Di sini dia dah awal-awal bebas. Sebenarnya dia boleh guna muzik dah. Tapi bila Raihan wujud, Raihan kena pertahankan satu konsep muzik lama, tapi dengan pengaturan tempo yang sangat luar biasa, dengan bunyi-bunyi percussion yang tidak terbatas, tapi masih percussion. Itu Raihan dulu kewujudannya. Jadi dia mesti pegang sebelum Nada Murni punya mood,
Dia pegang nada mood, dia punya mood music, kemudian dia pegang music, kemudian dia mesti ke arah lebih profesional. Iaitu kami dulu buat music, kami tak kira tempo. Kami tahu lagu ada 5 rangkap, 10 rangkap, 6 rangkap, jalan terus. Masa tak jadi masalah. Tapi bila kita dalam raihan, kita mula belajar. Lagu tak boleh panjang-panjang. Radio tak nak pasang. Orang pun tak nak dengar lama-lama. Gitu. Jadinya belajarlah kita untuk beradaptasi, iaitu secara profesional membuat muzik dengan bertempo, berkod, menggunakan kod semua. Itu benda baru bagi kami di dalam raihan tu dulu dan Dezik sendiri. Benda baru. Terpaksa nak kena, kalau peti gitar tu ting, kau bunyi macam mana? Allah. Betul tu kan? Kalau ting Allah. Di situ tu kami belajar tu. Jadi menyanyi lagu nasyid itu payah. Dia tak ada key. Tapi bila kita sudah beralih ke zaman moden, muzik ada chord, gambus ada chord, ada apa semua, keyboard, barulah kita boleh lebih kurang sama dengan mainstream music yang sedia ada. Cuma message kita hanya 2 perkara, Allah dan Rasulullah. Kalau nak tambah pun untuk memperbaiki diri dan orang lain. Nak tambah pun untuk sumber ilmu, tak ada lain. Gitu. Jadi itulah nasyid sebenarnya, adalah untuk membawakan message yang harmoni, merubah, memberikan ilmu, kesedaran, kekuatan pada pendengarnya. Dan itu alhamdulillah terjadi di zaman raihan, sudah terjadi. Zaman raihan itu terjadi, orang report kami, bagi tahu anak saya alhamdulillah dengan lagu dah solat sekarang. Anak saya tak pakai tudung, pakai tudung. Tak cukup dengan orang Islam yang sedar, yang suka bergaduh, jadi orang sabar. Tak cukup dengan itu. India pun datang. Encik Nazri kan? Saya satu keluarga dengar lagu raihan. Dengar lagu raihan di rumah ada. Datang pula Cina. You Nazri kan? You tahu lah, saya dulu beli you punya keset sorok-sorok tau. Tak mau bapak tahu, mama tahu. Tapi saya kena tahu juga, saya kena marah. Saya biar saja. Saya simpan juga you punya keset. Gitu. Jadi sampai Abang bukan boleh nyanyi, boleh lakukan suara lagi. Bukan. Bakat betul. Dia tiba-tiba jadi. Abang kejap, kita ada soalan dalam media kita. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Khadijah. Kak Ija, apa khabar? Baik. Masih lagi cantik, Kak? Masih. Okey, Kak Ija nak tanya, dari mana dapatnya idea nak nak lancarkan konsert ini, dan adakah konsert ini satu selain nak temukan rakan-rakan lama, ataupun dan adakah satu lagi nak lawan dengan konsert moden sekarang ni? Okey Kak, saya nak bagi tahu dari mana je idea tu, dari Hazami. Jadi dia jawab. Terima kasih kepada bertanya. Terima kasih Kak. Dan sebenarnya idea untuk mengadakan konsert nasyid legenda ni tercetus apabila Kementerian Komunikasi Multimedia menawarkan grant DKD ataupun dana kandungan digital. Jadi kami tahun sebelum ni telah dapat grant ni untuk konsert intim 20 tahun. Jadi untuk kali ini kami fikir masanya untuk kami berikan apa dipanggil penghargaan kepada abang-abang kami, guru-guru kami daripada Hijaz, Robani, daripada yang mana kami membesar dengan lagu mereka dulu. Jadi tercetuslah nasyid legenda ni sebab kita memberi penghargaan kepada zaman-zaman Al-Jawahir lagi, Al-Mizan, kemudian pergi kepada Nada Murni, Dezik, sehinggalah nasyid kontemporari Raihan, Robani dan Hijaz. Jadi ibaratnya tribute, dan sempena juga dengan 25 tahun sebenarnya nasyid kontemporari berada di dalam pesada muzik Malaysia sejak tahun 96 lebih kurang ketika Raihan mula keluar. Jadi ini nak kembalikan kegemilangan dan nostalgia tersebut, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi soalan lain nak tanya? Silakan. Assalamualaikum kepada kawan-kawan semua, Ridwan Hari Metro. Waalaikumsalam. Okey, kalau kita kaji balik nasyid ni kan, macam kalau saya yang membesar dengan yang awal-awal memang suka dengan dengan tadi orang kata peralatan kontemporari yang bukan moden kan, yang pure kan. So apa beza dia untuk konsert ni, adakah akan menggunakan half-half ataupun akan menggunakan sepenuhnya konsep lama tu? Itu Azamin juga jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita punya tukang tulis skrip kita di sini, Saudara Kojem daripada Kumpulan Nasihat.
Jadi sebenarnya memang dalam konsep ini kita akan bagikan kepada 3 fasa sebenarnya. Fasa pertama zaman Al-Mizan, Al-Jawahir, yang mana pada ketika itu muzik yang moden dah digunakan, tetapi lebih kepada Arab lah, kepada muzik Arab. Dan kemudian fasa kedua, fasa nada murni dan dezik, dan kemudian fasa ketiga yang fasa contemporary. Cuma kita tidaklah menggunakan 100% perkusi, sebab kita nak sesuaikan dengan keadaan sekarang. Cuma highlight kita ataupun kita akan lebihkan kepada alat-alat muzik perkusi ataupun alat ketuk. Cuma macam Abang Nazri kata tadi, nak nyanyi tanpa key susah juga Abang Nazri. Jadi kita akan ada juga sumber-sumber key tu macam keyboard dan sebagainya untuk menyokong persembahan tu semua, insyaAllah. Wallahualam gitu. Okey, soalan lain mungkin nak tanya. Okey, silakan. Assalamualaikum. Malaysia. Assalamualaikum. Saya nak tanya bagaimana pemilihan artis nasyid dibuat dan juga bila bercakap dengan pasal agenda ni, kenapa Raihan tidak termasuk dalam? Itulah soalan yang aku dah agak. Baik, terima kasih. Pertamanya pemilihan kumpulan nasyid itu memang kita pilih daripada artis-artis yang terlibat dalam 3 buah album yang pernah diterbitkan dalam Intim Records, iaitu album Nasyid Legenda yang dinyanyikan oleh Ustaz Akil Hai. Jadi album ni sebenarnya menyanyikan balik Nostalgia Nada Murni yang dinyanyikan oleh Pemeran Robani, dan juga yang menampilkan lagu-lagu Nada Murni dan Dezik lah, Nada Murni sahajalah, yang mana Nada Murni ni Robani dan Hijaz lah. Kemudian Memori Dezik yang dinyanyikan oleh Abang Nazri Johani. Jadi daripada 3 album ni, artis-artis yang terlibat itu yang kami jemput semula ke dalam konsert ni. Untuk Raihan sebenarnya kami pun ada juga bertemu dengan mereka untuk menjemput sekali dengan konsert. Tapi Raihan sendiri fokus ada pada konsert mereka ada buat konsert pada bulan 11. Jadi tidak dapat bersama dengan kami kali ini. InsyaAllah doakan di masa-masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Yang bertanya lagi soalan? Assalamualaikum. Dr. Banda, boleh cerita sikit macam mana boleh collaborate dengan untuk konsert ni? Banda. Okey, Assalamualaikum. Dengar ke? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara yang tanya. Macam mana, apa soalan tadi? Boleh collaborate. Okey, macam saya sebut tadi dalam ucapan, saya ingat masa sambutan 16 tahun Bandaraya Putrajaya, Intim ada datang ke Putrajaya dan dia berjumpa dengan saya dan menyatakan hasrat pada waktu itu, dan sesuai dengan konsep kota seni yang saya sebut tadi, kota seni Putrajaya, dan kita menganggap bahawa nasyid juga adalah salah satu cabang saja. Pada situlah kita merasakan bahawa apa yang dipropose by Intim Records bersesuaian selaras dengan konsep kota seni kita. So daripada situlah kita mengambil perkataan, berbincang dan sebagainya, dan kita offer apa yang kita ada bagi tujuan untuk menyemarakkan irama seni nasyid itu di Petaling Jaya. Kerana kota seni adalah sebagai satu center platform untuk menyemarakkan irama nasyid di Petaling Jaya. Alhamdulillah. Okey, bagaimana dengan dengan pembahagian? Boleh ulang soalan? Sorry. Okey. Pembahagian masa. Jumlah lagu lebih kurang dalam 20 lagu, termasuk yang medley, dan pembahagian masa 8.30 sehingga 11.30 malam lebih kurang, insyaAllah. Terima kasih. Jadi semua 20 lagu Lebih kurang 20 lagu lah, insyaAllah. Setiap artis berlangsung berapa buah lagu dinyanyikan? Okey, berbeza-beza jumlah lagu yang dinyanyikan. Cuma boleh saya katakan lebih kurang fasa pertama tu Al-Mizan, Al-Jawahir lebih kurang ada 5 lagu termasuk medley. Untuk fasa Nada Murni dan Dezik lebih kurang ada 10 lagu. Kemudian penutup, kita ada satu slot tribute sebenarnya untuk Allahyarham Ustaz Sri Ibrahim dan juga kepada semua penasyid-penasyid yang telah pun pergi meninggalkan kita. Yang mana slot tribute ni akan dinyanyikan oleh beberapa orang artis yang baru lah, dan yang lama juga. Dan slot terakhir sekali contemporary, nasyid contemporary akan dinyanyikan sendiri oleh penasyid itu berduet dengan artis baru, sebagai simbolik bahawa artis-artis lama ni akan menyerahkan baton lah kepada artis baru untuk meneruskan lagi perjuangan nasyid ni. Ya? Bagi takhta tu taklah. Tidak bagi takhta, bagi baton. Terima kasih. Zamin, dengar tiket
dah dijual dan dah laris kan. So sekarang berapa persen? Alhamdulillah, seperti yang saya maklumkan tadi, lebih kurang 20% bagi tiket yang tinggal. Setakat ni tiket 250 yang di hadapan sekali telah habis, zon yang depan sekali. Kemudian tiket 50 dan 100 semuanya telah sold out. Yang tinggal 150 dan 200 dan sedikit lagi yang 250 lah. Lebih kurang dalam 20%. Dan insyaAllah dengan bantuan semua sebaran dan juga war-war publicity, dan mudah-mudahan konsert yang akan sold out lah tiketnya, mudah-mudahan kita doakan insyaAllah. Dan bagi saya sebenarnya itu satu impact yang sangat baik kepada nasyid sendiri, sebab dia akan menjadi satu benchmark kepada program-program seterusnya. Kita nak dapat penganjur, penaja dan konsep Nada Mundi The Zik juga pun boleh dibawa kepada peringkat seterusnya. Saya pun dah ada yang bertanya daripada utara ya, yang kata mereka nak bawa konsert nasyid legenda ke sana. Jadi mudah-mudahan dia bukan yang terakhir, dan mudah-mudahan dia akan berterusan dengan petanda yang baik daripada jualan tiket tersebut, insyaAllah. Allahumma amin. Lagi terakhir mungkin. Okey, silakan. Okey, saya Adika daripada Suara Merdeka. Jadi saya nak tanyalah bagaimana daripada kumpulan nasyid untuk kekalkan relevan dalam industri dan rasa tercapai tak dengan pendatang yang baru. Yang paling lama sini Ustaz Akil. Saya artis saya jawab. Kasih dia mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya, insyaAllah. Sebenarnya kata ayat nak menjawab ni sebab memanglah saya lama, tapi saya dalam Zoom yang lain. Zoom batu masa tu, Zoom rock, Zoom batu. Saya sendiri sebenarnya bila saya dah berhijrah, saya dengar Ijaz, Suraihan, semua Rabbani, Masya Allah. Tapi saya menjawab sikit lah, saya cuba jawab dengan sedikit pengalaman. Seni ni dia tidak ada batasan sebenarnya. Tetapi apabila datang elemen nasyid ini, kita nampak dia umpama hukum daripada Khalid yang mengawal kita daripada bergerak bebas, sebebas merdeka. Tapi merdeka dalam erti kata dalam bentuk kesenian, dia mengawal kita. Jadi ini yang dibawa oleh The Zik, Nada Murni dan Rabbani, Hijaz, Rehan dan sebagainya, dan penasyid-penasyid yang lain. Termasuk juga lagu pentauhidan. Aku jawab soalan ni, aku macam tak jawab je kan, tapi aku nak jawab juga. Okey. So untuk kekal relevan, sebenarnya satu perkara tadi rasanya Syekh Nazri dah jawab. Antaranya momentum penasyid para musyid tanah air kita ialah meletakkan tuan mempunyai dunia di hadapan sebelum berkarya. Itu dia punya kata kunci dia, kata kuasa itulah. So kalau kita melihat relevan tak relevan, saya rasa penasyid-penasyid ini, datanglah taufan tsunami, datanglah coronavirus, tapi mereka tetap duduk dalam Zoom mereka. Mereka tidak tergoyah. Kerana apa? Keyakinan dan i'tiqad mereka meletakkan irama ini adalah untuk mengembalikan balik seni itu kepada Khalik dan untuk memberi kebaikan pada ummah, khusus kepada diri sendiri yang menyampaikan lafaz-lafaz kalimat yang keluar daripada irama nasyid itu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Tetapi dengan terbimbingnya kita, terbimbing jugalah umat. Sebab pandang dalam satu dalam yang banyak, dalam satu ada yang banyak dan banyak ada yang satu. Jadi nasyid itu nak kekal relevan, saya rasa persoalan itu subjektif. Mungkin kalau tengok, saya dulu berada di zaman rock tapak, bawa sikit rock ke gaji. Tetapi saya nak beritahu, zaman rock tapak dia hilang dari radar seketika dengan Billie Eilish yang datang. Tapi maksudnya di sini dia keluar balik apabila Tiara datang. Contoh lah, ini contoh ikut teman-teman sahabat kami Chris keluar balik viral baru ni bila Indonesia bawa lagu tu. Tapi isunya kalau kita nak bawa momentum nasyid, dia tetap relevan sampai bila-bila. Sebab saya yakin umpama kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Samalah Allah jaga industri nasyid ini seandainya kita masih meletakkan ilahi antal maksudi wa ridwaka matlub. Itu ya. So nak kekal relevan, saya rasa Allah Khalik, Allah boleh mengubah seseorang tu daripada minat atau tak minat. Zikir kita lepas solat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ila akhiril ayat, ceramah pula aku ni. Tapi begitulah lebih kurang lebih kurang. Harap-harap boleh terjawab lah. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz Akil. Dan ada lagi, saya kira mungkin ada Abang Munim sikit nak kongsi.
Nasib dengan Syahid sebelum kita berakhir. Ya, saya sambung sikit lah daripada Ustaz Akil Hai tadi. Nak kekal relevan dia macam ialah pengalaman kita sendiri lah. Saya pun dah lama dalam industri ni. Saya ingat dah 30 tahun lebih kot. Ada Muniri start tahun 87 lagi. Jadi dah lama sekarang ni ingat dah 30 tahun lah. Tak tahu dah berapa tahun dah saya nyanyi. 35 tahun dah. Kalau nak buat reunion 35 tahun dah. Jadi kita kena jagalah kita istiqomah saja. Istiqomah dalam penampilan kita, image kita semualah. Jadi macam saya kalau kenal saya tahun 35 tahun dulu macam sekarang samalah nasyid kontemporer zaman sekarang lah. Cumanya jangan lari daripada image nasyid yang orang tahu. Ini nasyid, ini tak nasyid. Jadi kita jangan sampai orang tak kenal nasyid. Jadi insya-Allah pada saya selagi kita menjaga tata susila nasyid tu, image nasyid tu, insya-Allah dia akan terus relevan dan kekal selamanya insya-Allah. Terima kasih Abang. Sedikit Syahid nak menyambung ambil pattern tu nanti macam mana persembahan nanti. Macam bulan nak tunggu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa insya-Allah malam ni kita bersambung kot. Saya sebenarnya sangat rasa berbesar hati dan bertuah lah sebab saya sebenarnya tak layak berada di sini. Cuma saya mungkin satu ketika dahulu saya pernah bersama juga dengan abang-abang dan saya membesar sebenarnya dengan lagu-lagu ini, semua idola-idola saya lah. Dan insya-Allah mungkin saya mengharapkan walaupun kita berhibur, mudah-mudahan kita terus macam tadi Ustaz Akil ada sebut tentang nasyid itu mengawal, dan saya mungkin datang dari satu ruang lingkup yang berbeza sedikit. Mungkin saya maksudnya kadang-kadang ada bila selera muzik seseorang tu mungkin berbeza. Ada orang kalau makan tu suka makanan timur ataupun makanan western kan, tapi mungkin dari sudut muzik pun begitu. Mungkin ada seleranya penasyid dan mungkin ada selera juga untuk pendengar-pendengar mainstream umpamanya. Jadi apa pun yang penting adalah apa yang kita sampaikan, kita membawa mesej yang baik dan itulah mengangkat ataupun melontarkan kalamullah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya bersama dengan abang-abang dan semualah jemaah kat sini yang mulia, kita menumpang sedikit saham lah kan. Andai kata saya tak mampu dapat seorang benda ni, jadi saya dapat menumpang untuk sama-sama kita mengangkat dan memuji nama Allah melalui kesenian. InsyaAllah itu saja. Terima kasih Syahid dan terima kasih kepada semua rakan-rakan sekali lagi ucapkan untuk semua yang bakal menjadikan konsert nasyid legenda hashtag kembali bersinar sampai kita nantikan 29 tak payahlah. Apa tu? Pendapat saya tak payahlah. Oh boleh. Saya nak jawab dengan lagu je. Oh ya ada lagu. Okey boleh. Bismillah. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Semua sah dah sudah boleh cakap tu. Yang tu kan tanya Uzaimi aja kata lagu tu nanti dalam tu kan. InsyaAllah terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan artis. Sekali lagi bukan untuk rakan-rakan artis kita. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Azhan Amir, Lalukan Datuk Bandar Bandaraya Tanjung. Sama-sama kita memeriahkan nanti konsert nasyid legenda kembali bersinar 29 Oktober 2022 8.30 malam bertempat di Dewan Sivik Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kita jumpa 29 nanti insya-Allah dan sama-sama kita jayakan konsert ini. Untuk itu saya Faiz Haji Osman, terima kasih atas kesetiaan anda bersama sampai hujungnya. Dengar Radio IKIM, kami radio rasmi untuk konsert nasyid legenda. Saya boleh beli tiket dekat laman Inaso tu. InsyaAllah rakan-rakan saya di Warna Pagi akan berikan tiket-tiket istimewa untuk anda. Jom bersama-sama, saya Faiz Jasman. Mohon maaf sebarang kekurangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.